Satu lagi yang menjadi persoalan ni, bukan saya seorang je, mungkin ramai yang bertanya. Warga tentera ni dia memang semangat kenegaraan ni sangat tinggi. Tetapi ada juga anasir-anasir ataupun uh, cerita-cerita yang tak sedap berkaitan khususnya saya sebut DAP yang kononnya menjadi ancaman dan sebagainya. Tapi bagi pendapat abang tu macam mana pula? Saya tak nampak bagaimana DAP ni boleh menggugat keselamatan negara, satu. Yang kedua, jelas bahawa kalau betul DAP itu boleh menggugat keselamatan negara, dah lama dah kerajaan haramkan parti DAP ni. Semua sebagai propaganda saja. Berpuluh tahun Barisan Nasional Pemerintahan Negara, mereka tidak pernah pun memikirkan untuk mengharamkan parti DAP. Sebab bagi mereka memang tidak ada asas untuk nak mengharamkan parti berkenaan dan tak ada bukti pun untuk mengatakan DAP ni komunis dan sebagainya. Dan semangat ini dibawa ke dalam camp di mana mereka mengatakan Cina ni macam-macam lah kan. Sebab itulah kita katakan bahawa kalau warga tentera itu tidak mengambil tahu tentang politik, tidak mengambil tahu uh, apa yang propaganda yang mereka mainkan, mereka akan terpedaya lah. Pada mereka, oh Cina ni komunis. Cina ni adalah anti-Islam, anti-Melayu dan sebagainya. Kan? Padahal dia merosakkan negara ni puluhan tahun, bukannya DAP. DAP tidak pernah menjadi kerajaan pusat. Ya? DAP hanya menjadi kerajaan Pulau Pinang saja pun. Dan sebelum DAP jadi kerajaan pun, Cina juga perintah Pulau Pinang. Bukan Melayu pun. Daripada parti gerakan. Kosukun. Sebelum Kosukun tu pun gerakan juga. Tak pernah orang Melayu sejak kebelakangan ini memerintah Pulau Pinang. Ya. Semua parti aja berbeza. Kalau dulu gerakan, kali ini DAP. Kaum dia tetap sama. Kan? Dan apa yang berlaku di Pulau Pinang, apakah nasib bekas tentera di Pulau Pinang teruk di bawah DAP ataupun kem-kem tentera yang berada di Pulau Pinang tertekan di bawah kajian DAP? Tak ada. Kan? Bekas tentera yang berada di Pulau Pinang tidak ada masalah. Belum tanya lagi bekas tentera yang berada di Pahang, di Pekan, banyak masalah. Kan? Banyak masalah. Di Kelantan pun bekas tentera pun ramai di Kelantan, tanya dia, ada masalah. Tapi di Pulau Pinang tak ada bekas tentera yang bangkit untuk menentang kerajaan negeri Pulau Pinang. Bermakna kerajaan DAP Pulau Pinang melayani bekas-bekas tentera ini sama seperti rakyat biasa. Tak ada beza. Dan tentera yang kem yang ada di Pulau Pinang pun tidak pernah diganggu oleh kerajaan negeri. Dia menyerahkan keseluruhan pengurusan kem, pentadbiran kem dan sebagainya tidak pernah diganggu oleh kerajaan DAP kerana bagi DAP tidak ada sebab ya mereka nak campur tangan dalam urusan pertahanan negara. Waktu kita jadi kerajaan pun kalau kita tengok bagaimana mereka memainkan isu YB Lee Cintong sebagai Timbalan Menteri Pertahanan. Cintong pakai baju korporat yang baju resmi warna Warna, kuning tu dikatakan warna, uniform komunis. warna coklat ke apa? Padahal baju tu lagi dia buka daripada zaman dulu. Zaman Mahathir lagi, Menteri Pertahanan, dia itulah baju resmi dia. Baju korporat dia. Najib pernah pakai sebelum tu. Zaid Hamidi waktu jadi pertahanan pernah pakai. Hishamuddin pernah pakai sebelum Hishamuddin jadi Menteri Pertahanan kali pertama. Tapi bila Cintong pakai, dia akan kaitkan dengan komunis. Ini yang saya rasakan takkanlah warga tentera sampai ke tahap itu untuk diperbodohkan. Kan? Maknanya janganlah sampai kita diperbodohkan oleh orang politik. Merendah-rendahkan kita. Sepatutnya kita sebagai warga tentera yang dilatih dalam latihan untuk untuk uh, ketahanan mental dan fizikal, sepatutnya kita orang paling kuat. Mental kita tak mudah untuk ditekan, tak mudah untuk ditipu dan sebagainya. Ya, bagaimana kita nak hadapi musuh luar negara, musuh yang mungkin mengancam negara kita, kalau dengan benda ini pun kita mudah tertipu. Bayangkan kalau kita berdepan dengan musuh yang nak mengancam negara kita dengan tipu helah mereka dalam peperangan, saya rasa kita bermasalah. Sebab dalam politik macam ini, benda macam ini pun kita dah mudah terpedaya. Jadi saya rasa perlulah ya, perlu kita ubah minda kawan-kawan kita, bekas warga tentera dan juga bekas tentera. Sebab itulah kita tengok sekarang ni bekas tentera yang masa waktu bertugas, mereka tak ambil tahu tentang politik. Tapi bila mereka berdafsara, barulah nampak hari ni nak bercakap. Itulah yang saya pelik tu. Menjerit-menjerit. Itulah yang saya pelik. Menuntut yang macam-macam kan. Sebab malam perkhidmatan mereka tak ambil tahu. Selalu kita dengar bila kita sembang tentang politik dengan warga tentera, mereka kata apa?
Aku tak peduli siapa kerajaan. Siapa pun kerajaan, aku macam ni juga. Cukup bulan, cukup duit, dia kata masuk gaji cukup. Tak kira lah siapa kerajaan. Ini pandangan mereka. Okey lah, mereka dalam perkhidmatan okey. Ya, mereka pangkat korporal ke, sarjan ke, pegawai ke. Okey, dalam perkhidmatan cukup bulan, mereka cukup gaji, okey, gaji keluar. Tapi mereka kena ingat, mereka tak selamanya sampai kiamat nak jadi warga tentera. Cukup masa mereka akan bersara. Bila bersara, gaji yang ada tinggal separuh. Bila dah pencen, gaji yang ada tinggal separuh. Separuh itu nak bayar pinjaman perumahan. Kerana separuh lagi mungkin nak bayar kereta, hutang kereta. Dan menanggung keluarga, anak semakin membesar waktu itu. Ada yang masuk universiti dan sebagainya. Waktu itu gaji dah tak cukup. Sebab itu tak pelik. Ada berkaitan tentera sekarang ni jadi jaga. Ramai. Jadi pengawal keselamatan. Pangkat masa tentera besar. Tapi akhirnya bersara terpaksa jadi pengawal keselamatan. Dia jadi pemandu Grab. Nah, itu yang bersara. Yang tak bersara lagi dahsyat. Mereka tidak ada pencen. Mau tak mau, walaupun umur dah 60, 70 tahun, terpaksa kerja. Sebab pencen tak ada. Pencen tak ada. Sebab tu saya katakan, kalaulah kesedaran itu ada, sewaktu mereka dalam tentera lagi, saya rasa dia akan tidaklah suka seperti sekarang. Tapi nak macam mana, kita masih belum terlambat sebenarnya. Masih ramai rakan-rakan kita yang masih berkhidmat dan tentera, dan kita harapkan kesedaran ini sampai kepada mereka dan mereka lebih tahulah, orang boleh tahu tentang politik, supaya bila mereka bersara nanti, mereka tidaklah rasa seperti apa yang dialami oleh bekas tentera sekarang ini.